Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tersambung kitab kita ni Jawharatut Tauhid, Permata Ilmu Tauhid, satu pendalaman terhadap i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nazam syar'i dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani dan disyarah oleh Syekh Al-Bajuri dalam Tuhfatul Murid. Kitab ni ditahqiq oleh Mufti Ali Jumaah. Habis tu kita pergi pada nazamnya ke 120. Nazam syar'i ke 120. Barang yang makruh dan haram juga termasuk rezeki. Syar'i bunyinya fa yarzuqullahu al-halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Maka Allah merezekikan barang yang halal, fa yarzuqullahu al-halala, dan merezekikan pula barang yang makruh, fa'lama wa yarzuqul makruh, dan yang haram, wal muharrama. Fa'lama, maka ketahuilah, ia berdepan fa'lama lah. Jadi Allah ni merezekikan barang yang halal dan merezekikan pula barang yang makruh dan yang haram, maka ketahuilah dah. Rezeki ni tak kira halal, rezeki juga panggil dah. Sesuai dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal rezeki, yakni setiap yang diambil manfaatnya dengan perbuatan, maka termasuk rezeki itu terhadap barang yang halal. Termasuklah barang yang halal, makruh dan haram. Jadi semua itu adalah rezeki belaka dia. Yang diambil manfaat itu dipanggil rezeki, sama ada makan, minum, napah ataupun merasai kereta ke apa, tu halal ke haram, itu panggil rezeki belaka. Rezeki itu ada yang halal, ada yang makruh, ada yang haram. Contoh rezeki yang halal adalah ketika kita sedekahkan, kita disedekahkan buah-buahan oleh seseorang. Dalam buah-buahan itu kita makan, maka jadilah buah-buahan itu tersebut sebagai rezeki yang halal bagi kita. Orang sedekah kita wajib usul, maka dia halal lah. Contoh rezeki yang makruh adalah kita mendapat seekor ikan dalam tandas dan tempat yang kotor. Lalu ikan itu kita makan, maka jadilah dia rezeki yang makruh. Kerana ikan tersebut termasuk jalalah yang dihukum makruh makannya dah. Ikan dalam tandas kat tempat kotor, makan benda kotor jadi makruh dah. Air yang makan tahi kotor itu, dia ikut makruh dah. Gitulah juga dah. Makan benda kotor jadi tak jelah, jadi kita makruh. Contoh rezeki yang haram adalah kita mencuri kain, lalu kain itu kita pakai sehari-hari, maka jadilah dia rezeki yang haram. Tak makan pun, pakai pun, haram juga dah. Maka segala yang diambil manfaatnya adalah rezeki menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini adalah satu penolakan terhadap Mu'tazilah yang mengatakan bahawa perkara haram itu bukanlah termasuk rezeki, kerana berdasarkan kepada tahsin dan taqbih yang akli keduanya. Kerana banyak guna kaedah akal lah. Dia guna kaedah akal ni, rezeki ni benda molek, jadi tahsin, ahsan, dan taqbih. Taqbih tu benda buruk, maka benda tu haram, tidak jadi rezeki dah. Ia guna kaedah akal melampau kaedah akal, jadi kaedah yang melebihi, lajak, lebih benda logik, lebih berlogik. Hukum akal dia jadi gitu lah. Yang ke-101, hukum nazam 101, khilaf ulama mengenai usaha dan tawakal. Jadi nazam ke-101 ni bunyi ke Arab, fil iktisabi wal tawakkuli ukhtilif, wat tawakkuli ukhtilif, wal rajihu tafsilu hasba ma urif. Fil iktisabi wat tawakkuli ukhtilif, wal rajihu at-tafsilu hasba ma urif. Dalam hal berusaha, fil iktisab, dalam hal berusaha dan bertawakal, wa tawakkulinya, ada dipersisihkan, ada dipersisihkan, dan yang rajih adalah mentafsilnya, wal rajihu tafsil, diperincikannya, hasba ma'rif, sebagaimana yang telah diketahui. Dalam hal keutamaan berusaha ni, iktisab ni, dan keutamaan bertawakal, wa tawakkul, para ulama mempersisihkannya. Maka khilaf itu hanyalah dalam hal keutamaan saja. Satu kaum menguatkan berusaha seperti melakukan jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Ini ada ulama dia kuatkan wajib afdal utama usaha. Dan contohnya adalah mencari ubat untuk kesihatan, serta hal-hal lainnya tu iktisablah usaha.
Mereka menguatkannya, ulama-ulama tersebut menguatkannya yang demikian kerana dalam berusaha itu terdapat penahan diri dari mencari-cari bantuan orang, tak bergantung dengan lain, dan mencegahnya untuk menundukkan muka pada mereka, cegah daripada dia tunduk, lemah, hina diri lah kepada manusia dah. Kita dilarang rendah diri pada manusia, rendah diri pada makhluk yang lain termasuk jin dan sebagainya, ataupun rendah diri pada hina diri dan rendah diri pada tak wali pun tak boleh lah. Tak boleh. Pasal benda tu ia jadi siapa tak anggap macam Tuhan pada dia. Begitu juga manusia ni. Kalau rendah daripada manusia jadi hamba kepada manusia pula dia. Kepada penjajah daripada. Gitulah jadi apabila dia rendah diri, hina diri dia. Kepada orang kaya dan sebagainya, pada orang politik dia ikut suruh ke apa. Kerana hina diri dan tunduk diri pada mereka dah. Satu kaum lagi menguatkan bertawakal. Seorang lagi menguatkan tawakal, yakni menyandarkan diri kepada Allah SWT dan memutuskan pandangan daripada segala usaha. Ni kaidah tasawuf biasanya lah. Memutuskan pandangan daripada segala usaha walaupun ia mampu melakukannya. Mereka menguatkan, ulama-ulama jenis ni mungkin tasawuf kepada. Mereka menguatkan demikian kerana pada tawakal itu dapat meninggalkan hal-hal menyibukkannya daripada pengabdian kepada Allah. Dan pula dapat menjadikan gemar kepada Allah Ta'ala. Jadi sibuk. Dia usaha-usaha ni kerja buat agak. Dia kurang ibadah. Gitulah dah. Al-Qadai ada meraihkan man qata'a ila Allah Ta'ala kafahu Allah. Kullu mu'natin wa razaqahu min haythu la yahtasib. Man qata'a ila dunya wakkalahu Allah ilaiha. Para siapa yang memantapkan dirinya hanya kepada Allah Ta'ala. Tawakal dah. Mantap. Kepada Allah, inqata'a ni dia mutuh benda lain, hanya menuju pada Allah lah, memantapkan dirinya hanya pada Allah Ta'ala, maka Allah mencukupkan baginya tiap-tiap perbekalan. Kafahullah kulla mu'natin, baginya tiap-tiap perbekalan dan memberinya rezeki dari arah tidak sangka-sangka, dan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang memantapkan dirinya hanya kepada dunia, wa min qata'a ila dunya, maka Allah menjadikannya wakil untuk dunia. Wakkalahu Allahu ilaiha, tanpa ada bahagian di akhirat. Itulah lebih kurang. Ini ada kait dengan tasawuf biasanya. Salman Al-Khawas berkata dia, tasawuf lah kalian. Kalaulah seorang lelaki bertawakal pada Allah dengan niat yang benar, nescaya berhajat kepadanya sekalian pemimpin serta yang lainnya kepadanya. Orang lain berhajat kepada dia, tak berhajat dah. Dan bagaimanakah dia akan perlu kepada seorang sementara Tuhannya Allah yang Maha Kaya lagi terpuji? Dia berhajat pada benda lain kat dunia ke, atau kaya kau apa kau, makan gaji kau apa. Jadi hati dia bergantung makhluk. Jadi kalau dia bergantung dengan Allah SWT, tak perlu lagi bergantung makhluk. Dia kata gitulah dah. Allah tu Maha Kaya lagi terpuji. Dan dalam penjelasan musannif pengarang ni, pengarang apa kitab kita ni, iaitu Jawharatul Tauhid Nazm Syai ni, Jawharatul Tauhid ni, terdapat tarjih menguatkan tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur atas orang fakir yang sabar. Yang ada bincang pula. Ulama bahas pula. Mana molek, man afdal, orang kaya yang bersyukur dengan orang fakir yang sabar. Tapi Syekh pengarang ni seolah-olah kata ia menguatkan keutamaan orang kaya yang bersyukur daripada orang fakir yang sabar ni. Perkataan musannif dengan katanya warrajihu at-tafsilu hasba ma'urf. Maksudnya bahawa pendapat terkuat adalah menafsilkan, memperincikan sebagaimana telah kita ketahui dari kitab-kitab para ulama. Yang pentingnya bukan betul kata orang kaya yang bersyukur ataupun orang miskin yang sabar, ataupun lebih utama berusaha atau lebih utama bertawakal. Ia tak boleh terus gitu dah. Yang pentingnya kena ada perincian. Sebagaimana disebut dalam kitab-kitab para ulama seperti kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, ia ada perincian. Dan kitab Ar-Risalah kalangan Imam Qushairi ni, ulama tasawuf juga ada, ulama besar tasawuf juga ada, Imam Ghazali dan Imam Qushairi ni. Kesimpulan dari penafsiran tu, perincian tu adalah bahawa berusaha dan bertawakal kedua-duanya berbeza-beza dengan sebab dan perbezaan ahwal manusia dah. Jadi kita tengok manusia, kita tak boleh kata ni kena usaha kuat lah dah. Ni kena cari rezeki kuat dah. Lepas tu kena sedekah kuat. Baru mu hebat, baru lemun. Afdal, lebih utama dia. Tak boleh juga ada setengah hari ni. Memang dia bukan bakat je dia neko kau gapo dak. Tak boleh dah. Ada setengah tu memang bakat yang neko dah.
Jadi setiap orang ni ada perincian dia, ada bakat dia, ada kesuaian dia masing-masing. Ehwal dia manusia berbeza-beza. Maka barang siapa yang dapat bersabar di waktu susah kehidupannya, iaitu dengan tidak menjadi marah dan tidak pula meminta-minta bantuan orang lain, maka tawakal pada haknya adalah lebih dikuatkan oleh ulama. Kerana terdapat padanya mujahadatun nafsi, perjuangan terhadap dirinya sendiri dah. Ada mujahadah nafsi dah. Dia boleh sabar, dia boleh bersyukur, dia boleh redha, dia boleh tidak meminta-minta orang lain. Dia sabar atas diri sendiri tu, dan atas ujian kemiskinannya, besar darjatnya, fadilat dia dah, kelebihan dia. Jadi mujahadat nafsi atas meninggalkan syahwatnya dan kelezatannya serta kesabaran atas kesakitannya. Tu jadi besar, fadilatnya besar, pahalanya di sisi Allah dah. Dan barang siapa yang tidak seperti itu, maka berusaha pada hakikatnya adalah lebih dikuatkan kerana khawatir daripada kemarahan dirinya. Kalau orang tidak boleh sabar sungguh-sungguh, reda dengan kesusahan, dia akan mengeluh dah. Tak jawab, tak boleh jawab, tak nak kontrak tak mau dah. Atau dia kuasa tertekan dah. Maka lebih baik dia berusaha kerana dia tak sereda lah kemarahan dirinya, dia rasa tak reda lah, tak puas hati lah, bukan tak reda ke apa, dia tak puas hati sikit lah. Dan ketiadaan sabarnya bahkan kadang-kadang wajib berusaha pada haknya itu. Jadi kalau dia tak sabar, dia kena usaha dah. Jadi biasa manusia ni ni lah, tak sabar dah. Dia mempunyai manusia ni jaga dah boleh bersabar dengan kemiskinan dah. Jadi dia kena usaha. Kalau tak berjaya, reda, gitulah dah. Dia usaha-usaha kerja ni tapi tak berjaya juga, reda dah. Dan penafsiran perincian terus seperti ini hanyalah berlaku berdasarkan pendapat bahawa tawakal itu menafikan usaha. Kalau kita anggap tawakal itu menafikan usaha, sebagaimana dia adalah tariqahnya tariqahnya Abu Ja'far At-Tabari dan orang yang sependapat dengannya. Dia Abu Ja'far At-Tabari ada tafsir besarnya. Tahulah. Soalnya kalau kita anggap tawakal dengan usaha itu berbeza. Kalau kita anggap sekali tak ada masalah, usaha pun dengan usaha pun satu, untuk kaya pun usaha dah satu pahala yang besar dah. Lepas tu takkan berbeza halnya dengan tariqah jumhur ulama ni. Tariqah ni maksudnya cara dan jalan lah pendapat jumhur ulama, di mana tawakal itu tidaklah menafikan usaha sama sekali. Tawakal tu serentak dengan usaha dia. Maka kadang-kadang seorang itu bertawakal sedang dia juga berusaha juga. Kerana hakikat tawakal menurut tariqah ini, menurut jumhur ulama ini, adalah menaruh kepercayaan pada Allah Ta'ala, berpegang teguh atasnya serta mengiktikadkan bahawa urusan itu adalah darinya, dari Allah SWT belaka, dan kepada Allah SWT belaka lah, walaupun ikut terlibat dalam usaha sebagaimana telah dikerjakan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ni bila-bila pergi pun Nabi tak pakai baju besi. Kalau ada dua lapis baju besi Nabi pergi dah, perang Uhud ke apa dah. Bila-bila gitu pun kena juga dah. Tapi nak nyebut Nabi pakai baju besi, berusaha, berikhtiar, bermusyarak, merancang, semua itu adalah usaha. Usaha-usaha ni adalah sunnatullah yang mesti orang manusia guna, dan Nabi SAW sendiri guna. Dan tidaklah Nabi tawakal saja dah. Dah kan beribadah tu usaha bagi akhirat dah. Usaha bagi dunia pun, kadang-kadang dunia pun ya kait nak akhirat juga. Kita boleh mudah beribadah, sihat, ada pakaian, ada kehidupannya lena dan tidak susah sehingga kita boleh beribadah dah. Jadi perlu juga kekayaan. Jadi kita sedekah, itu pun satu usaha untuk ke akhirat juga dah. Jadi benda-benda gitu saling kait berkait lah. Itulah jumhur ulama kata dah. Catatan dah, berkata Imam Ghazali, mengambil bekal dalam perjalanan dengan niat menolong orang Muslim adalah lebih utama. Ambil bekal niat dah. Jangan kita fikir kita ni. Kita bakal bincang, kita berusaha untuk membela orang-orang yang jabatan kontrak ni, so nak jabatan tetap kau dah. Doktor kau apa kau dah. Ataupun kita kritik benda salah ni dah. Bukan bermaksud nak bela kita ni nombor dua dah. Kita ni memang tak layak mana pun dah. Mujur Allah beri rezeki, mujur dah kita ni dah. Kita ni kalau suarakan pendapat perkara-perkara tersebut dah. Kerana nak bela orang susah ni. Kita ni tak apa. Kalau kita rasa tua pun orang lebih tua, kita nak bela orang yang lebih tua yang tak boleh jawab tetap lagi kau ataupun orang susah lagi dah. Kita kena tolong niat ni, tolong. Kalau kita buat bekal di dalam perjalanan pun, niat dah nombor satunya. Kalau ada susah, nak pergi makan kau susah dulu dah.
Orang lebih lapar nak beri makan. Kalau lapar mungkin nak beri makan kita dah. Walaupun bekal tu untuk kita. Tapi kalau ada usaha nak beri kau susah, lebih susah daripada kita. Dan yang paling utama adalah meninggalkannya bagi orang yang sendirian. Serta kuat hatinya. Yang mana bekal itu akan menyibukkannya daripada beribadah kepada Allah. Syarat dia gitu ada dah. Kalau nak bawa bekal tu sampai susah. Nak ibadah pun payah dah. Nak bawa bekal berat. Ke apa. Jadi boleh lah dah. Dan adalah Al-Mustafa SAW, Nabi SAW lah. Dan para sahabatnya serta salafus salih membawa bekal dengan niat kebaikan dia. Bukan kerana lebih condong hatinya kepada bekal itu dibanding kepada Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi SAW dan sahabat-sahabat ni bawa bekal. Kerana itulah sunnatullah, sistem nak lebat. Dan juga niat nak tolong orang lain. Kalau ada susah, ada orang lebih lapar, bawa bekal untuk orang lain. Tak tolong beri makan demo lah. Niat kebaikan lah. Bukanlah berkata pada bekal lah. Kalau tak ada bekal ni enggak, maka lapar lah. Mungkin Allah berrezeki kat lain lah. Keyakinan mereka lebih. Maka yang diiktibarkan, yang diambil pengajaran itu adalah qasak, niat dah. Yang diiktibar, yang diambil kira ialah qasak. Kerana niat lah. Kerana banyak orang yang membawa bekal sedang hatinya bersama Allah. Ada orang ni nampak dia berusaha rajin berkijam. Tapi hati perut dia bertawakal kepada Allah. Tanda dia sedekah kuat, dia ismayah dah, berjemaah ke apa dah. Maka dia usaha sampai jadi kaya pun nampak usaha lebih car ke dunia, tapi dia ni sebenarnya car ke akhirat kan. Hatinya bersama Allah. Orangnya usaha dia. Dan berapa banyak orang yang meninggalkan bekal sedangkan hatinya bersama bekal tu. Ada setengah tu dia kononnya tasawuf dia. Dia berkata dengan Allah, ma'rifatullah, kononnya siapa tak sembahyang boleh apa dah. Dia kata semaya betul usaha dah. Tak tawakal betul lagi. Berat kita dah. Jadi sebenarnya dia ni bergantung bekal dah. Apabila orang kritik, marah nyetok dah. Kata ni sesak ke apa. Dia pun kata babi dah kau dia dah. Ma'rifatullah ke apa ni. Ni cerita ada hak benar ni berlaku dah. Dia kata dia ilmu ma'rifah, ilmu hakikat. Ilmu hakikat orang tegur nyetok dah. Kalau hakikat sungguh tak suruh ke satu lah kata macam-macam. Sepatutnya dah. Ni maksudnya tak betul dah ajaran tu karut dah. Jadi kalau kita setengah orang ni dia miskin, dia kata tawakal dak. Tapi dia malah buat kerja buat. Tu kadang-kadang bukan tawakal. Pasal ada hati perut dia kadang yang nak dah. Dia resah, dia gelisah, dia tidak redha dengan kemiskinan dia dah. Dan dia tak usaha lagi masalah dah. Dia nyetok saja tapi tak usaha, tu juga tanda dia tidak redha dalam hati dia. Sebenarnya dia bergantung bekal juga dah. Bergantung dengan bekal, dia tidak sebenarnya dia walaupun nampak macam miskin, macam reda, sebenarnya tak reda juga. Ramai mana manusia gitu ni. Jadi oleh sebab itu kita kena tengok keadaan. Dan pentingnya kalau kita nak kaya ke nak gapo ke, bukan matlamat untuk diri kita semetai hidup ni. Tengok arti hak kaya tu, Siti Sarah mati dah muda dah. Jadi semetai hidup. Jadi kita ni kalau kita nak kaya pun kita niat nak tolong orang, itu lebih utama dah. Alpun masuk ke dalam satu pedalaman dalam hutan tanpa bekal kerana hendak bertawakal adalah bid'ah. Tu bid'ah. Karut. Imam Ghazali pun marah dah. Masuk dalam hutan lega apa, tak bawa bekal ke satu, tawakal dah. Bid'ah. Tidak pernah dinukil dari seorang pun di antara ulama salah. Kerana demikian itu adalah membahayakan jiwa. Awak kerja untuk ready ni, kalau logiknya pergi pada pasir, pergi pada hutan kan, kalau tak bawa bekal tak, mati gitu, mati sajalah. Jadi logik kebiasaan gitulah logiknya. Jadi tiba-tiba dia tak bawa bekal tawakal, tu kata membahayakan jiwa lah. Jadi benda tu, sedangkan Allah SWT berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah engkau lontarkan dirimu kepada jurang kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah engkau lantarkan dirimu kepada jurang kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Okey, pembicaraan mengenai syaik dan mawjud. Syaik ni sesuatu dan mawjud. Jadi ada bicara pula dah. Banyaklah. Tak apalah kita bicara. Sambung ke nazam yang ke-122. Pembicaraan mengenai syaik dan mawjud. Wa indana syai'u huwal mawjud wa thabitun fil kharijil mawjud. Menurut kami sesuatu itu adalah mawjud. Wa indana syai' itu sesuatu huwal mawjud adalah mawjud lah wujud. Wa thabitun fil kharijil mawjud.
Mawjud itu adalah barang tetap di luar. Sabitun fil kharij mawjud. Syarahnya. Menurut kami sekalian ahli haq, ahli kebenaran dari golongan Asy'ariyah dan yang lainnya, bahawa suatu dan dengan memandang tahakkuknya, maksudnya kebenarannya lah, pembenarannya di luar dikatakan mawjud. Jadi suatu ni di luar dikatakan mawjudnya. Kerana itulah makna maka Mu'tazilah berkata, sungguhnya hakikat itu tidaklah dijadikan oleh seorang penjadi. Tidak ta'alluq kudrat, tidak bergantungnya kekuasaan kecuali dengan kenampakannya dah. Nampak baru ada kuasa. Kerana tersembunyi sebelumnya demikian dah. Kalau tak nampak lagi, tak nampaklah kuasa dah. Adapun ahli sunnah, maka mereka berkata sungguhnya hakikat itu dijadikan oleh seorang penjadi Tuhan dah. Kudrat ta'alluq, kuasa bergantung dengan wujudnya kerana ketiadaan subutnya sebelumnya demikian. Sebelum ketiadaan adanya ada. Dan semuanya itu hanyalah pada suatu menurut istilahnya. Menurut istilahnya sesuatu syai' ni, sesuatu pada suatu. Adapun menurut lughat, menurut bahasa, sesuatu itu adalah perkara yang secara mutlak bagi mawjud dan atau ma'dum. Mengikut bahasa, syai' itu benda wujud pun, benda wujud atau benda tak ada pun boleh kata sesuatu juga dah. Sesuatu yang tiada dah. Sesuatu yang mustahil, sesuatu juga. Perkataan musannif pengarang ni, Jawharatul Tauhid ni dah, Syekh Ibrahim Laqani, "Tsabitun fil kharijil mawjud." Artinya ada barang yang tetap di luar dikatakan baginya mawjud. Ada di luar dah. Maka keduanya, suatu yang mawjud adalah sama dalam hal makna. Wujudlah ada dah. Bagi ada sama dalam hal makna. Maka setiap apa yang benar atasnya sesuatu, benar pula atas mawjudnya. Dan sebaliknya, setiap apa yang benar atas mawjudnya atau wujudnya adanya, benar pula atas sesuatunya. Maka tiap-tiap sesuatu adalah mawjud. Setiap sesuatu itu adalah wujud lah. Ada dah. Dan tiap-tiap mawjud yang wujud yang ada adalah sesuatu dah. Dan sesuatu kena ada dulu dah, ikut takrif ilmu kalam ni lah. Dan yang ma'adum, yang tidak ada, bukanlah sesuatu dah. Kalau ma'adum yang tak ada tu bukan sesuatu. Baik dia mungkin atau mustahil. Kerana segala perkara sebelum wujudnya tidak ada ketetapan baginya dalam dirinya. Kalau tak ada wujud, maka nak kata nak sebut pun tak boleh dah. Antara lain halnya dengan Mu'tazilah. Maka yang ma'adum yang tidak ada tu menurut mereka adalah sesuatu juga. Kerana segala perkara sebelum wujudnya adalah tetap dalam dirinya. Akan tapi dia tersembunyi seperti tersembunyinya kain dalam kotak. Benda ni bahannya. Ni lain makan dia kata tak. Bagi tak penting. Bicara pula syait tu Allah tu sesuatu atau tidak. Nah. Kalau sesuatu, sebab ada surah Quran, ayat Quran sebut dia. Ada sebut sesuatu tu Allah dah. Kalau tidak kat sesuatu tu makhluk juga. Macam jisim lah. Jisim ni kita ada dalam Quran sebut, hadis tak sebut jisim kan. Mujassimah lah. Fikir makhluk lah. Takrif tu jisim tu apa pula? Kalau takrif dia sekadar ada dan tak ada, wujudnya ma'dum kan. Boleh jadi Allah berjisim juga kalau di segi istilah tu, tapi disebabkan takrif dia lain ni. Takrif dia benda yang tak ada dalam Quran apa suka syai'. Syai' ni ada Quran sebut Allah SWT syai' sesuatu dah. Sesuatu selain Allah, sesuatu tu ada sebut tentang Allah SWT. Jadi gitulah. Jadi perbahasan ni perbahasan ilmu kalam dah. Istilah yang ada. Apakah dia makna yang penting dah. Kalau makna yang tertentu, atas makna tertentu kita kena takrif ikut tertentu tu lah. Mujassimah ni disebabkan takrif ilmu kalam ni kata makhluk dia, benda yang diciptakan, benda yang wujud kerana diciptakan. Sebab itulah takrif dia tidak boleh diberikan kepada Allah SWT. Itu mujassimah tak boleh dah. Di atas takrif itu dah. Jadi gitulah sekarang ni dah. Jadi ilmu falsafah ni, ilmu kalam ni kadang-kadang dia beri takrif dia. Kadang-kadang takrif yang lain, orang lain, golongan lain pula. Balah kadang-kadang benda yang tidak serupa. Tak sebulu takrif dia dah. Jadi kita ni kalau dengar pendapat perbezaan pandangan ulama, tak kira lah usuluddin, ilmu tauhid ke, ilmu usuluddin ke, ataupun ilmu fiqh ke, ilmu furu' ke. Kadang benda tu kita biasa kita tengok takrif dia beza dah. Takrif dia beza dah. Sebab itulah pendapat yang beza dah. Sebenarnya hampir sama je. Jadi kita tengok molek dah.
Okay, masalah jauhar fardi dah. Jauhar ni kita bicara sebelum ni iaitu jirim dia, benda dah. Benda tokoh lah, maksud benda lah. Maksudnya ada benda tokoh dah. Jirim dah. Jauhar fardi dah. Wujudu syai'un 'ainuhu wal jauhar al fardu hadis indana la yunkaru. Wujud sesuatu adalah ainnya. Benda tu zat dia lah. Dan jauhar fardi adalah baru. Jirim dia lah, benda tu tidak diingkari akan peradaannya. Jadi jauhar fardi ni atom ke apa lah dia. Kira dia bendanya wujud. Bagulah tak? Ni istilah ilmu kalam lah. Zaman Nabi, zaman sahabat tak ada. Nah, istilah jauhar ni dah. Jauhar ko dah. Dipanggil apa lagi? Istilah tu. Istilah ilmu kalam ni tidak didengari. Kita tengok dalil zaman salah pun tak ada. 3 jari salah Imam Syafi'i tak sebut lah. Benda-benda ni lah kita kata benda ilmu kalam yang masuk dalam dunia Islam lah. Ilmu-ilmu mantik, ilmu falsafah, ilmu akal lah. Hukum akal dah. Hukum akal yang detail sangat ni dibicarakan dalam kalau masuk dalam dunia Islam menyebabkan pening sikit lah dah. Wujud sesuatu daripada segala yang mawujud adalah ain, hakikatnya dah. Yang ni mawujud itu sendiri, kewujudan itu sendiri secara hakikatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Asy'ari dan yang mengikutinya. Kalau kita baca kitab Imam Sya'ari itu pun tidak detail tahun ni dah. Walaupun ada benih-benih dia dah. Anak murid dia, kerja dia ni lebih detail lah. Gitulah. Dan berkata Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi ni, ini ulama besar Syafi'i dan juga ulama besar dalam tafsir dan juga dia ni ilmu kalam, ulama besar ilmu kalam. Hebat jugalah. Tafsir dia pun banyak falsafah kalam lah. Bahawa wujud sesuatu bukanlah ain hakikatnya. Wujud sesuatu bukanlah ain hakikatnya dan beliau menafsirkan wujud takrif yang lain lah. Al-halu thabitatu lidzati ma damatiz zatu wa hadhihi al-halu ghairu mu'allalatin bi'illatin. Hal ini tetap pada zat, bagi zat. Hal tetap bagi zat selama ada zat itu. Dan hal ini tidak disebabkan dengan satu sebab. Itu takrif dia menyebabkan wujud tu bukanlah ain hakikatnya dah. Jadi tak apalah kita baca ni. Kemudian disebabkan ulama ada menetapkan ibarat Asy'ari itu atas zahirnya. Atas zahir perkataan itulah. Dan mereka menganggap bahawa wujud itu sebagai sifat. Wujud itu sifat dengan jalan tasamuh, dalam jalan majaz saja. Sedangkan para muhakkikun seperti Sa'ad Taftazani menakwilkannya dengan mengatakan bahawa maksud ibarat Asy'ari itu adalah wujudus syai'i laysa za'idun fil khariji yura kal qudrati wal iradati. Wujud sesuatu itu tidak lebih pada luarnya dalam keadaan dapat dilihat seperti qudrat dan iradat. Maka tidak dinafikan bahawa dia itu amrun ittibari, yakni ketetapan sesuatu, subutus syai'. Dan pendapat Imam Razi itulah yang tahqiq, yang kuatlah, yang lebih kuat dengan Al-Quran Sunnah lah berikut ni nak tahqiq. Meskipun zahir ibarat musannif, zahir kata-kata ibarat yang dikarang oleh musannif pengarang Ibrahim Laqani itu, Sya'ir tadi memberi peringatan bahawa wujud itu adalah ain mawjud. Secara hakikat sebagaimana dia adalah ibaratnya Asy'ari dah. Mengenai jauhar fardi pula dah, jirim ke apa ni benda dah, maka dia adalah sebahagian yang tidak lagi boleh terbahagi-bahagi. Ini perbahasan istilah falsafah dah. Dulu gak atom pun tak tahu dah jirim dah. Atom ni kita zaman lain tahu pula pecah pula dah. Dalam atom tu ada neutron, ada nukleus. Ada proton, neutron dah. Lepas tu luar tu ada elektron. Ada macam orbit macam planet ni lah kita kata. Lah ni tahu dulu tak tahu, dia kata tak boleh bahagi dia, pecah dah. Kalau besi tak boleh pecah, biji besi ni tak dia boleh pecah lagi. Dan boleh bertukar, kita belajar kimia boleh bertukar dah. Oh ni kalau dia bubuh kau ni dia tukar jadi bentuk lain dah. Terutama atom yang tidak stabil dah. Macam bom nuklear ni daripada uranium dia jadi pecah daripada atom lain kecil pula dah. Jadi boron atau apa dia pecah pula dah. Sebab atom tidak stabil dia boleh tukar. Jadi benda lain suku sakak dah. Jadi pertukaran tu jadi kehilangan jisim untuk menghasilkan tenaga dah. Benda dulu tak bicik lah. Dulu jauh fardi ni kita tak boleh pecah dah. Dalam ni bicik pula. Dalam proton dan dalam neutron proton dengan neutron tu dalam nukleus tu dah.
Dia boleh pecah lagi. Ada 3 ikatan lagi dah tu. Dah ni dia jumpa benda baru semua. Jadi istilah jauhir fardi kau tak boleh pecah ke apa benda tu ketinggalan zaman lah dah. Gitulah hakikatnya dah. Ilmu kalam ni kalau kita mengaji tanpa sains, dia jadi taksub mabuta tuli lah. Siapa kau kata Allah di atas tu, dia pergi ke mahkamah dah. Istilah ilmu kalam ni, siapa kita boleh menikah lebih sikit dah. Nah, dia fikir kalau kata Allah di atas, maksudnya Allah bergantung satu, bertempat, berada tempat. Sedangkan kalau cerita tempat, selok tengah tu mikir gitu tak balah tak sudah balah ni nak. Papa ustaz ni sebenarnya bini dia tidak terlibat dengan sains. PDT sikit yang akan berasa benda tu atas takrif jisim ni ikut sains ni lain pula dia. Jisim ni ikut sains lain pula. Jisim boleh bertukar pada tenaga tu bukan jisim, takrif lain pula dah. Oleh sebab itu kita tengok takrif sebelum kita balas dengan orang ni. Balas benda takrif lain beratlah dah. Tuduh orang lain dengan takrif kita beratlah dah. Mengenai jauhir fardi jiri, maka dia adalah bahagian yang tidak lagi boleh terbahagi-bahagi, di mana tidak menerima pembahagian secara asal. Tak boleh bagi dah. Tidak secara pemotongan, tidak secara pemecahan, tidak secara persangkaan dan tidak pula secara pengiktikadaan yang sesuai dengan kenyataan. Itu takrif dia lah. Kita boleh tukar. Atom boleh tukar. Fi'ar boleh jadi benda, orang yang boleh jadi benda lain. Kena buat elektron, boleh proton dari tu dah. Boleh tukar. Orang ngaji sains ni nak. Mah dia jadi besi-besi di mah boleh buat dah. Bagi tu boleh jadi dah. Dan makna daripada barunya jauhir fardi, jirim itu nah. Itu tak boleh dibahagi-bahagi tu adalah bahawa dia didahului oleh Adam ketiadaan. Dan semua jisim tersusun dari jauhir fardi daripada atom kecil lah dah. Maka sekalian jisim pun baru, dan alim ini pun dengan sekalian juzuk-juzuknya adalah baru pula. Inilah mazhabnya kaum muslimin. Yang penting tu bincang lah atom gapo yang pentingnya bukan selain Allah tu adalah barulah dah. Jirim ke gapo tu semua tu makhluk Allah SWT lah. Dan berkata golongan falasifah ni. Ni golongan falsafah ni. Bahawa sekalian dia biasa tokoh Ibn Sina gapo adalah. Dan ada setengah tu sekali mempengaruhi lah. Saling pengaruhi. Bahkan Mu'tazilah pun banyak masuk dalam Asy'ariyah sebenarnya dok. Guna akal lebih ni. Terima hakikatlah falsafah pun masuk dalam tasawuf ni. Berkata golongan falasifah ni bahawa sekalian jisim tersusun dari hyuli yakni maddah kebendaan seperti tanah liat dengan nisbah pada cerek serta tersusun dari surah bentuk dan surah bentuk tu menurut mereka adalah jahar benda yang menghalangi pada yang lainnya seperti keadaan cerek yang menghalangi pada tanah liat. Ini falsafah. Ia berasa hebat dah tak? Ilmu sains dah falsafah ni dah. Tapi disebabkan dia ni pun masalah taksub pada falsafah juga dah. Kadang-kadang hilang sains pada peringkat tu ketinggalan dia tu pergi ke mahkamah. Kita pun kalau ngaji sains lain jangan taksub sains juga dah. Jadi sains ni lebih hak. Sains ni akan berubah. Dulu atom lah paling kecil dah. So ni ada jumpa dah dalam proton neutron pecah 3 lagi dah. Lepas ni mungkin jumpa benda baru lagi dah. Jadi benda tu sains pun dia tidak mau tamat lagi dah. Tidak boleh jadi satu itikad yang putus lagi. Dia akan sentiasa berkembang. Teori-teori saintifik dah ni. Walaupun canggih sampai kita boleh kira jisim bumi, jisim matahari dah. Belajar dekat tepak dan ni fizik dah. Boleh kira jisim matahari, berat jisim matahari boleh kira daya dah. Dan dulu dia boleh kira planet yang ke-9 tu kerana berdasarkan kiraan dah. Ia ada daya tarikan antara satu sama lain berat sistem mana menyebabkan sebenarnya ada lagi. Bukan nampak tapi kerana kiraan dah. Gitulah. Jadi benda-benda gitu berkembang mengikut zaman dah. Adapun menurut kita maka surah bentuk itu bukanlah jahar, bukanlah jirim lah. Melainkan arat. Sifatlah arat ni. Sebab tu yang melazimi bagi jahar, bagi jisim, bagi jirim tertentu iaitu ialah sifat. Dia kata surah ni sifat. Maksudnya bukan jahar, bukan jirim benda tu lah. Kezat lah, kezat. Perkataan musannif pengarang itu dengan la yungkaru tidak diingkari maksudnya bahawa menurut sekalian kaum muslimin keberadaan jauhar fardi jirim zat tu tidaklah diingkari kerana Allah berkuasa untuk cerai beraikan sekalian jisim sehingga tidak tinggal satu juzuk pun di atas juzuk yang lainnya. Gitulah katanya. Memanglah jirim tu
kata pecah, tak boleh pecah kau apa, sebenarnya boleh pecah lagi dah. Apa kita cerita sana dah. Nuklear, uranium boleh tukar benda lain dah. Terutama atom tak stabil dah. Helium boleh tukar pada hidrogen ke apa dah. Proses-proses nuklear ni, hidrogen campur hidrogen jadi helium dah. Gabung di matahari tu, dia nuklear dia gabung di bumi ni. Kita buat biasa ni di reaktor nuklear, dia pecah dah. Di matahari tu helium hidrogen karbon hidrogen jadi helium dah. Gitu dah benda yang boleh. Allah boleh buat macam-macam. Dia boleh pecah di bintang. Ada bintang-bintang yang pelik tu tau. Dia sebenarnya dia menghancurkan sistem ni. Ikatan dia suhu juga tekanan menyebabkan dia boleh memecahkan ikatan antara atom ni. Atom ni hancur. Bukan jadi bom matahari lagi tau. Ya, atom ni hancur. Ikatan dia boleh memecahkan antara ikatan antara proton neutron ni. Tak ada ikatan dia. Ini sebab pelik lah. Itu ikut kajian sains lah. Itu benda zahir, tak benda gaib macam jin ke apa lagi dah. Cacing lagi lah. Tujuan musannif ni pengarang ni dengan ucapannya yang itu adalah sebagai penolakan atas golongan falsafah. Ia mengingkari akan keberadaan dari jawhar fardi itu. Dan penyisihan sebenarnya falsafah ni kata tu lagi dah. Soalan mengingkari atom dia. Dan perselisihan mengenai tetap dan tidaknya jawhar fardi itu, inilah menimbulkan adanya pendapat mengenai baru dan kidamnya alam dia. Dia ada bendanya seolah-olah alam ni dia fikir alam ni seolah wujud tanpa awal lah. Seolah-olahnya alam ni macam Tuhan lah. Dia ada bincang dia. Ni dia jadi macam hukum monyet tu lah dah. Manusia dah berguk dan apa dah. Ya, ada juga unsur tu sebenarnya. Maksudnya benda ni seolah tak ada pencipta tu. Ia akan berjalin melalui proses. Sebenarnya satu segi, sebenarnya kalau kita nak cari sebab, tak apa sebenarnya. Kita nak kaji, mesti ada sebab dia dah. Penciptaan ni gapo-gapo dia biar ada punca dia dah. Tapi janganlah sampai satu tahap seolah tidak menafikan penciptaan Allah SWT dah. Tak ada supernatural power, super power tu lah. Super power tu seolah menafikan tak boleh lah. Yang punya canggih, punya alam ni tau. Daya graviti ke apa senang molek ni, bumi ni senang molek dah. Daya bukan sahaja dari segi suhu dia dah, macam mana keseimbangan tekanan udara dia, keseimbangan apa cahaya dia dah, keseimbangan daya graviti dia. Dia kait belakang dah, daya magnetik ke apa dah. Daya magnetik ni dia ada tahun bila tu dicatatkan ada daya magnetik, ada letupan besar berlaku di mana dah. Siapa pak kita ni? Siapa tu bukan isyarat magnetik. Tengok bunyinya jauh dah. Kerana tekanan kuat sana. Ya, ada daya magnetik yang kuat. Jadi keseimbangan tu kita ni banyak sekat ni daripada alam yang luar ni tau. Daripada asteroid, daripada benda-benda bahaya daripada luar ni sebenarnya daripada magnetik lagi. Bukan ozon ni, magnetik. Daripada sinar-sinar bahaya daripada matahari ke apa ni, sakat masuk ke dalam bumi ni sebenarnya magnetik lagi. Jadi tak musnah. Kalau magnetik tu tidak sekat, ia jadi musnah bumi ni. Macam-macam lagi unsur-unsur yang menyekat benda-benda yang orang boleh menghancurkan dunia. Adakah benda tu terjadi sendiri? Benda tu sudah tentu dah ada kuasa lain, iaitu Allah SWT lah yang membuat sistem yang canggih, keseimbangan yang canggih dah, menyebabkan alam ni boleh terjaga dah. Tidak hasil bu daripada tak nanti ke COVID pada senarai biasa ni, senarai matahari tidak disekat oleh magnetic field bumi ni, akan hancur dunia ni dah. Setakat tu sajalah. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.